Kita berpindah pula kepada al-ghayatu minha. Apakah matlamat? Matlamat risalah Islam ni untuk apa? Tazkiyatul anfusi wa tathiruha an tariqil ma'rifati billah wa ibadatihi. Nak membersihkan jiwa manusia. Ini objektif dia, nak membersihkan jiwa manusia dan menyucikannya melalui jalan mengenali Allah Azza wa Jalla dan beribadat kepadanya, serta melalui jalan perhubungan di antara manusia. Maka hubungan di antara manusia diasaskan di atas al-hub, di atas jalan rahmah, al-ikha, persaudaraan, al-musawah, persamaan hak, wal adli, dan keadilan. Jadi tuan-tuan jangan duduk terpengaruhlah kita hari ni bila mari orang laungkan isu human right, hak asasi manusia. Kita pun sambut sama-sama. Mereka ni hak asasi ni sampai peringkat tak ada asasi lagi. Kita tengok hari ini apa yang berlaku kepada sebahagian daripada anak-anak orang Islam. Bila berjuang hak asasi sampai peringkat nak berjuang supaya bebaskan manusia ni. Orang Islam nak jadi murtad pun kena bebas. Orang laki-laki sama-sama jantan nak kahwin pun kena bagi. Yang perempuan sama betina pun boleh. Inikah kebebasan yang dilaungkan? Maka kita mengatakan kalau ini kebebasan yang dicanang, yang dilaungkan, maka itu bukan pembebasan, itu penghayawanan nama dia. Bahkan lebih teruk daripada hayawan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Setakat kita perhati tengok, ada kau kambing sama-sama betina dia kahwin? Ada tak? Tak jumpa lagi. Maknanya kalau ada manusia nak kahwin sama-sama betina, nak kahwin sama-sama jantan, lebih teruk daripada hayawan. Ini pejuang hak asasi atau perjuang membodohkan manusia, mengeluarkan manusia daripada daerah yang begitu baik. Maka kita kalau ada orang cakap tentang hak asasi, kita kata tuan tak perlulah kelentong kami, kerana dalam Islam ini sudah ada hak asasi yang telah diisytiharkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun ketika Hajjatul Wada. Hajjatul Wada Nabi telah dalam khutbatul wada Nabi menyebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza. Jadi harta benda kamu, nyawa kamu, darah kamu, kehormatan diri kamu haram disentuh oleh orang lain sebagaimana haramnya hari ini, negeri ini, dan tempat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada Makkah dan juga waktu Nabi sedang mengerjakan haji. Jadi kita tahulah risalah Islam ini untuk apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Ta'ala yang telah membangkitkan Rasul di kalangan ummi. Maknanya di kalangan ummiyin, Rasul ummi di kalangan orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Seorang Rasul di kalangan mereka, apa Nabi kita buat? Yatlu alaihim ayatihi, Nabi kita baca ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan Nabi kita membersihkan mereka. Ini dipanggil tazkiyatun nafsi. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi ajar mereka. Maknanya baca, kita perdengarkan maklumat. Kemudian bila orang itu mari, kita bersihkan diri dia daripada syirik, daripada maksiat, daripada mungkar. Dan bila mereka duduknya kita, maka wajib kita kena ajar kepada mereka kitab dan juga ajar kepada mereka sunnah, supaya mereka keluar daripada kelompok orang-orang yang dalal. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang sesat yang sangat nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dalam hadis Nabi kita sebut ana rahmatun muhdatun, aku ini adalah merupakan rahmat yang dianugerahkan kepada kamu, rahmat yang dianugerahkan kepada kamu. Hadis ini diriwayat oleh Al-Hakim dengan sanadnya yang sahih. Baiklah, itu dipanggil tamhid sebagai muqaddimah perbincangan dalam kitab ini, mengatakan risalah Islam itu umum kepada semua manusia dan dia bersifat global, umum, universal, dan wal ghayatu, matlamat asalnya untuk mengeluarkan manusia daripada bersifat hayawan, untuk mengeluarkan manusia daripada kejahilan kepada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu at-tashri'ul islami awil fiqh al-islami. Syariat Islam ataupun perundangan Islam ataupun fiqh. Di sini ada perbezaan di antara
ada perbezaan di antara syariah dengan fiqh, di mana para ulama telah menjelaskan apa beza di antara syariah dengan fiqh. Ada ulama yang mengatakan bahawa syariat itu iaitulah perundangan, undang-undang yang mari daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia panggil syariat Islamiah. Tapi fiqh hasil daripada ijtihad para ulama. Apabila para ulama menggali, mengkorek, mencari melalui nusus Al-Quran, hadis, maka keluarlah istinbat. Maka itu dia panggil fiqh, kefahaman seorang hamba Allah Ta'ala yang dibuka oleh Allah Ta'ala ke atasnya, kepadanya dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita kata ini fiqh Islami, maknanya pandangan ahli-ahli fiqh berbeza dengan kita kata ini syariat. Kalau syariat tak boleh nak bincang, tapi kalau fiqh diperbincangkan. Karena itulah adanya khilaf ulama. Nanti bila kita masuk dalam bab nanti, tuan-tuan akan tengok qala fulan, qala fulan, qala Abu Hanifah, qala Ahmad, qala Imam Syafi'i, wa qala Malik, wa qala Daud, wa qala fulan. Jadi ramai itu dipanggil istinbat fiqh yang mereka faham daripada nusus yang ada. Jadi Allah Ta'ala beri kepada mereka generasi yang terawal tolong mengorek dan menggali untuk kita yang kemudian yang tidak ada keahlian, maka kita hanya ikut apa yang telah diistimbatkan oleh mereka. Baik. At-tashri'ul Islami adalah satu sudut yang sangat penting di dalam risalah Islam, yang merupakan sudut al-ilmiyah, dari sudut ilmunya daripada risalah ini. Walam yakun at-tashri' ad-dinil mahd, dia bukan semata-mata agama yang berbentuk ibadat yang keluar daripada an wahyi illa yasdur, yang keluar illa an wahyillahi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wahyu Allah Ta'ala kepada nabinya daripada kitabnya ataupun sunnah, atau bima yuqirruhu alaihi min ijtihad, benda yang nabi kita ikrarkan dia. Maka muhimmatur rasul, menjadi tanggungjawab rasul, iaitulah di antara at-tabligh, dairatun bainat tabligh wat tabyin, menyampai dan menjelaskan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi syariat dalam isu ibadat pada Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan nama ad-dini al-mahdha, benda yang ibadat, yang agama semata-mata, maka itu tugas Nabi menyampaikan dan menjelaskan. Amma at-tashri' alladhi yattasilu bil umuri dunyawiyah, ini kita kena faham, perundangan yang berkait dengan perkara-perkara keduniaan, dalam masalah qada, dalam masalah siasah, dalam masalah harbi, peperangan. Faqad umira rasulu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fiha, nabi kita telah diberi arahan oleh Allah Ta'ala, wa syawirhum fil amri, bermusyawarah. Kenapa? Sebab kalau nabi guna wahyu, bagaimana dengan Abu Bakar, bagaimana dengan Umar setelah nabi kita wafat? Mereka sudah tidak ada wahyu, jadi bagaimana mereka nak menguruskan, nak mentadbir dunia ini? Wahyu sudah putus, maka itu sangat sukar. Maka dalam masalah begini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya supaya bermusyawarat. Ada kalanya Nabi mempunyai satu pandangan, bila dimurajaah oleh para sahabat, Nabi kita tukar. Contohnya seperti yang berlaku di Badar. Nabi kita duduk di sini. Mari seorang sahabat Al-Hubab, Nabi tanya, ya Rasulullah, di sini ke tempat yang Tuhan suruh duduk, ataupun ini satu perancangan al-harbu wal makidah? Maka Nabi kata, tak, ini satu perancangan. Kalau ini satu perancangan, saya punya pandangan kita ke depan. Kita ambil semua sumber air di sini, bila Quraisy datang mereka tak ada air, maka Nabi terima, Nabi kita pindah tempat. Ini dia panggil bermusyawarah dalam isu-isu yang berkait dengan umur duniawiyah. Nah, tapi dalam masalah agama jangan, tak ada siapa boleh musyawarah, kan? Dan juga dalam peperangan Uhud, sama juga dalam isu Asra Badar, dalam isu tawanan selepas daripada peperangan Badar. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhum sentiasa merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya baginda tentang apa yang mereka tak tahu, dan minta pandangan, minta penjelasan apa yang tersembunyi daripada mereka tentang makna-makna nas. Dan ada kalanya mereka kemukakan apa yang mereka faham. Kalau betul, Nabi kita ikrar. Kalau tak betul, Nabi perbetulkan.
Wa ahyanan, ada kalanya Nabi kita memperbetulkan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat, pandangan mereka. Maka di bawah tajuk ini ada beberapa al-qawaidul ammah, kaedah-kaedah umum yang telah digariskan oleh Islam supaya orang umat Islam duduk di atas landasan ini. Yang pertama, an-nahyu 'anil bahsi fi ma lam yaqa' minal hawadits hatta yaqa'. Nabi kita larang daripada duk bincang benda yang tak berlaku lagi sehingga benda tu berlaku. Ini dia panggil, dalam kehidupan Nabi tak ada masa untuk buat andaian-andaian. Benda yang berlaku, tanya. Tak berlaku, tunggu dulu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kamu tanya dan tentang satu perkara yang kalaulah ditukarkan benda tu menyusahkan kamu. Jadi Nabi Allah Ta'ala larang kerana waktu itu waktu perundangan sedang berjalan. Ayat ini dalam surah Al-Maidah 101. Ada juga hadis yang menyebut tentang naha anil ughlutat. Nabi kita larang daripada tanya benda yang tak jadi lagi. Dia mari tanya andaian saja. Apa kala, apa kata, apa kata.